Untuk soalan nombor 5, Physics Challenge 3, kita tengok soalannya. Determine the magnitudes and direction of the currents in each resistor shown in figure 2. Okay. The battery give EMF of EMF 1, 9 volt and EMF 2, 2 volt, 12 volt. And the resistor have value of R1 25 ohm, R2 48 ohm and R3 35 ohm. Okay, so R1, R2, R3, EMF 1 9 volt, EMF 2 12 volt. So kita nak cari magnitude dan juga direction of current in each resistor. In each resistor. Baik, ini gambar rajah dalam soalan tu saya lukis balik. Okey, ingat ini Kirchhoff law memang kita kena lukis gambar rajah dengan betul. So kita labelkan EMF 1, kita labelkan EMF 2, labelkan R1, labelkan R2, labelkan R3. Listkan info. EMF 1 sama dengan 9 volt. EMF 2 sama dengan 12 volt. R1 is equals to 25 ohm. R2 is equals to 48 ohm. Dan juga R3 is equals to 35 ohm. Baik. Itu non-value yang kita dah tahu setakat ni. So step yang pertama kita dah buat draw diagram. Okey. Tapi belum habis lagi kita draw ni sebab mesti draw and label diagram. Kita draw and label diagram. Kita draw and label diagram. Okey, nak label apa? Kita kena label EMF dan juga direction of current. EMF kita labelkan. Jangan lupa kita label EMF daripada negatif, arah dia tunjuk pada positif terminal. EMF 2 daripada negatif, arah dia tunjuk pada positif terminal. So itu arah EMF 1 dan juga EMF 2. Current pula kita label pada junction. So ada dua junction kat sini, satu junction A sebagai contohnya, yang ini satu junction B. Okey. Sekarang ni soalan dia tak bagi arah current. In fact, dia nak kita tentukan sendiri arah current. Dia nak kita tentukan, dia nak kita kira dan bagi tahu mana arah current. Dalam soalan-soalan yang saya bincangkan sebelum ini, arah current dah diberi. Kita apply terus first law, junction law. Dalam soalan ni arah current tak diberi. Kalau tak diberi, apa yang kita perlu buat adalah kita kena assume dulu arah current. Okey. Let's say current yang mengalir kat sini I1. Mungkin gambar saya ni terlalu kecil, saya perlu besarkan. Okey, current yang mengalir di sini I1. EMF 1 pun saya perlu tak ada ruang Lah sepatutnya lukis gambar besar-besar. Okay, so ini I1. Yang ini I3. Ini I2. Boleh lah. Okay, I1, I2, I3. Tapi arah ke mana? Okay, daripada junction ni, I1
Awak tentukan, bagi tahu saya, awak nak masuk ke keluar junction A? Keluar. Okay, kita boleh buat I1 keluar daripada junction A. Okay, kalau I1 keluar daripada junction A, maka pada R1 arah dia kita buat macam ni. I1 pada junction B dia masuk, itu I1. I3 nak keluar ke masuk? Ingat, bila dia tak bagi arah, kita tentukan sendiri arah dulu. Kita assume dulu. Tak ada masalah. Sekarang ni saya nak tunjukkan awak decide, bukan saya yang decide. Masuk boleh tak, sir? Boleh. 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 I3 nak buat masuk? Boleh. Tak ada masalah. So kalau masuk I3, maka kat sini pun I3 kena konsisten lah. Dan I3 akan keluar daripada junction B. Okey, tapi I2 kita kena ingat, syarat untuk kita tentukan arah current ni, mesti ada yang keluar, mesti ada yang masuk. Dia tak boleh I1 keluar, I2 keluar, I3 keluar. Dia tak boleh I1 masuk, I2 masuk, I3 masuk. Tak ada yang keluar. Apa yang masuk, mesti ada yang keluar. So I3 awak decide masuk, I1 keluar, I2 saya lah decide. Saya nak decide I2 masuk juga. I2 masuk. So kalau I2 masuk, I2 keluar daripada B. Begitu. Okey. Ini arah yang kita tentukan dulu. Adakah ini jawapan akhir? Belum lagi. Ini baru kita assume. Adakah arah yang kita pilih ini adalah arah yang betul? Kita tak tahu lagi. Kita baru assume. Kita akan tahu sama ada betul ke arah I3 begini, arah I1 begini, arah I2 begini. Hanya apabila kita dah kira. Dah buat pengiraan. So setakat ni kita assume dulu. So dengan syarat follow first law lah. Apa first law? And then step 2. Kita apply first law. Apply first rule lah. Ini merujuk kepada Kirchhoff lah. Kirchhoff rule kan. Okay. Sum of I in is equals to sum of I out. Kita ambil lah junction A. Okay. At junction A. Yang masuk adalah I2 dan I3. Therefore, saya tulis I2 plus I3 is equals to I1. So, masuknya I2, I3, yang keluarnya I1. So, daripada sini, kita dah dapat satu equation kita. Kita dah dapat satu equation kita. Berdasarkan arah current yang kita assume. Baik. Jadi, selesai dah yang tu, kita buat pula step 3. Step 3 ni, kita nak apply second rule. Tapi nak apply second rule ni, kita kena pilih loop. Okay, kita kena pilih loop. So, ada 3 loop kat sini. Nak pilih loop yang mana? Loop yang pertama. Loop yang pertama. Jadi, kita pilih 2 loop yang kecil lah. Okay, kita pilih 2 loop yang kecil. Ini satu loop. Okay, ini satu loop lagi. Okay, kalau kita pilih loop yang macam ini loop yang pertama. Ini loop yang kedua. Okay, kita tengok loop yang pertama dulu. Clockwise ke anti-clockwise kita nak travel? Kena pilih arah loop. Pilih seorang random. Clockwise. Okay, nak pilih clockwise boleh. Okay. Ingat kita nak pilih clockwise. Okay, kita dah pilih clockwise. So, tulislah sikit kat situ. Loop 1. Kita travel clockwise.
ikut arah jam. Jadi kita apply sum of EMF is equal to sum of IR. Kita pusing loop 1, tengok apa EMF yang ada pada loop 1. EMF yang ada pada loop 1 adalah EMF1. Arah dia sama dengan arah loop. Bila sama dengan arah loop, positif EMF1. So kita tulis positif EMF1 sama dengan. Lepas tu kita tengok IR. IR ni kita kena carilah resistance yang ada pada loop 1. Ada dua resistance pada loop 1. R1 dan juga R2. Okey, R1 current dia I1. R1 current dia I1. Arah current I1 ini is same direction with direction of the loop. Sama direction maka positif. Therefore saya tulis positif. I1 R1. Pusing lagi, tengok lagi ada R lagi tak? Ada lagi R, yang ini R2. R2 current dia I2. Current yang mengalir dalam R2 adalah I2. Tengok arah current dan juga arah loop sama direction sekali lagi, maka positif lagi. I2 R2. Okey, so dekat situ kita akan dapat apa? EMF1 9 volt sama dengan I1 unknown. R1 kita dah listkan tadi 25 ohm, 25 I1. Tambah R2 adalah 48 ohm. So 48 I2. Okey, so tadi ini equation 1, ini equation 2. Ini equation 2. Baik. Selesai dah kat situ. And then kita apply loop 2 pula. Loop 2. Loop 2. Loop 2 saya nak pilih. Nak travel mana ni? Arah loop 2. Arah loop 2. Pilih seorang. Clockwise ke anti-clockwise? Clockwise. Clockwise juga. Okey, terpulang. Loop 2 nak pilih clockwise juga. Tak ada masalah. Okey. Apply loop 2 clockwise. So nampak tak arah ni sebenarnya clockwise ke anti-clockwise pun boleh. Saya ikut awak punya solution. Awak punya cadangan. Saya punya cadangan saya buat counter clockwise. Jadi lain. Tapi boleh juga tetap dapat jawapan yang sama. So kita buat juga clockwise. Tak ada masalah. So sum of EMF is equal to sum of IR. Okay, kita tengok loop 2 ada EMF apa? Ada EMF 2. Arah EMF 2 opposite dengan arah loop. Therefore negatif. So minus EMF 2. Sama dengan I3. Tengok R lah. Ada 2 R dalam loop 2 ni. Ini R2 dan juga R3. R2 current yang mengalir adalah I2 dan direction of I2 is opposite dengan direction of the loop. Therefore negative I2 R2. Negative I2 R2. Ada satu lagi R3. Current yang mengalir pada R3 adalah I3. Arah dia same direction with the loop, therefore positive. Positive I3 R3. Okay, so EMF 2 sama dengan 12 volt minus I2 R2 48 I2 plus 35
I3. I3. So itu dapat equation yang ketiga. Dapat equation yang ketiga kat situ. So apa-apa pun kita susun equation ni mengikut format apa? Calculator kita. AX plus BY plus CZ is equals to D. Okay, untuk equation yang pertama dia akan jadi negative I1 plus I2 plus I3 is equals to 0. Negative I1 plus I2 plus I3 is equals to 0. Itu equation yang pertama. Equation yang kedua pula saya dapat 25 I1 plus 48 I2 plus 0 I3 is equals to 9. 25 I1 25 I1 plus 48 I2 plus 0 I3 is equals to 9. Dan equation yang ketiga tadi kita dapat 0 I1 minus 48 I2 plus 35 I3 is equals to negative 12. Jadi, bila kita susun macam ni, X adalah I1. Y adalah I2. Z adalah I3. Yang D tu adalah kosong, 9 dan masing-masing negatif 12. So, gunakan kalkulator. Untuk equation yang pertama, kita pergi pada mode. Equation. Pilihan nombor 2, AX plus BY plus CZ. Okay, is equals to DN. Okay. So, equation yang pertama, negative 1 plus 1 plus 1 is equals to 0. Yang kedua, 25 plus 48 0 9. And then equation yang ketiga 0 negative 48 positive 35 negative 12. Okay. So apa kita akan dapat? Pertama sekali kita akan dapat I1. I1. I1 kita dapat sama dengan negative 12. Betul ke? Oh, belum lagi sama dengan. Sorry. Sama dengan. Oh, okay, sorry. So nilai X. Saya tak tekan sama dengan lagi. Okay, so nilai X, I1 sama dengan 0.046 ampere. I1 sama dengan 0.046 ampere. I2 0.164 ampere. Okay. I3. Okay, I3 kita dapat negatif. Okay, di sini saya nak bincangkan apa maksud negatif current ni. Negatif 0.1182. Okay, so negatif 0.118 ampere. Baik.
Apa maksud negative current? Tadi kita katakan arah kan? Okey, kita dah assume arah tadi. Tak ingat dalam soalan ni kita kena nyatakan magnitude of current dan juga arah current pada setiap resistor. Pada setiap resistor. So kalau kita tengok, kita assume tadi arah current I1 keluar daripada junction, I2 masuk daripada junction, I3 masuk junction. Kalau jawapan kita tu kita dapat nilai positif, maksudnya betul lah arah yang kita dah assume tadi. Betul lah arah yang kita dah assume tadi. So dalam kes ini, pada resistor R1, current I1 bergerak ke kanan. Betul. Tak ada masalah. Kita assume betul. Direction to the right. Through R1. Through resistor 1. Current I2, betul lah positif kita dapat jawapannya. Betul lah arah yang kita assume, iaitu ke kiri through R2. To the left. Through resistor R2. Melalui resistor R2 tu dia bergerak ke kiri. Tak ada masalah. Okey. Isu dia pada resistor R3. Resistor R3, current tadi kita dah assume, masuk junction A, keluar daripada junction B. Tapi, kita kira kita dapat jawapan current I3 negatif. Maksudnya, direction yang kita assume itu tidak betul. Direction yang sebenar adalah opposite dengan direction yang kita assume. Okay. So, negative sign indicates the actual direction is opposite to the direction we assume. So, kalau opposite, kalau kita tengok pada I3, kita assume current dia ke bawah. Sebenarnya, current I3 yang sebenar, setelah kita kira, direction ni bukannya ke bawah, tetapi sebenarnya current I3 adalah upward through resistor R3. Dia opposite dengan apa yang kita assume. Itu perbincangan soalan ni. Ada soalan tak?